So kepakaran ini kita panggil bariatric dan metabolic surgery. So kenapa nama pelik sikit bariatric ni? So sebab banyak penggunaan bahasa dalam perubatan ni guna bahasa Latin ataupun Greek. So baros in Greek means berat atau weight. So bariatric surgery is basically obesity atau weight related surgery. So di UKM semenjak saya dah buat operation ni, kita dah buat hampir 1,800, hampir 2,000 operations already. Ini obesity surgery dan metabolic, maksudnya operation yang kita buat untuk rawatan kencing manis dan darah tinggi atau masalah kolesterol, di mana pesakit-pesakit sudah cuba rawatan perubatan tapi kawalan masih tidak baik. Okay, so bariatric surgery ataupun metabolic surgery boleh membantu dan amat efektif untuk merawat masalah-masalah pesakit, terutamanya pesakit yang ada masalah obesity dan juga kencing manis. Dan kita dah buat hampir 2,000 kes di UKM, dan hampir 45% daripada pesakit obesity ini mengalami masalah kencing manis dan obesity. Okay. Bidang kepakaran bariatrik dan metabolik ni di Malaysia sekarang dianggap antara rawatan yang amat penting lah. Sebab dalam 1 dan 2 rakyat kita ada masalah obesity dan ada masalah kencing manis. Ramai orang kata rawatan obesity ni adalah jalan mudah untuk hilangkan berat badan. Sebenarnya ini tak betul. Sebab masalah obesity ni WHO atau World Health Organization sudah iktirafkan obesity sebagai penyakit. Okey. So penyakit maksudnya penyakit utama yang akan menarik sekurang-kurangnya 65 masalah perubatan yang major dan sekurang-kurangnya hampir 100 masalah perubatan yang minor. Okey, ini termasuk kencing manis, darah tinggi, masalah kolesterol, berdengkur tengah malam atau obstructive sleep apnea, hati bengkak atau fatty liver, masalah mekanikal seperti sakit belakang, sakit sendi, infertility, tak boleh mengandung, dan berbagai-bagai lagi masalah perubatan yang akan impact kualiti hidup seseorang itu. Soalan, apa perbezaan di antara liposuction dengan bariatric surgery? Kedua ni adalah perbezaan yang amat besar sangatlah. Okey, liposuction adalah pembedahan di mana lemak daripada adipose tissue kita, okey, bawah kulit disedut. Okey, primary untuk body contouring. Okey, contohnya orang tu ada lemak lebih sikit kat sini, lebih sini, then you sedut sajalah nak contourkan lebih lawa. So ini dibuat oleh pakar plastic surgeon atau cosmetic surgeon lah. Okay, so obviously rawatan ini di bawah cosmetic surgery. Berbanding dengan bariatric surgery tujuan utama adalah untuk kurangkan berat badan seseorang, sebab seseorang itu sudah dalam tahap kategori obes yang amat ketara, namanya morbid obesity, di mana jika kita tidak rawat atau memberi rawatan bariatrik kepada pesakit ini, yang mana mereka telah cuba cara lain tapi tak berjaya, okey, lebih daripada 6 bulan, by definisi keadaan kesihatan mereka akan semakin mudarat jangka masa lama. Okey, dan seperti mana saya kata, obesity telah disenaraikan atau dikategorikan sebagai penyakit, dan dia akan menarik sekurang-kurangnya 65 masalah perubatan yang serius dan 100 masalah perubatan yang minor. So apa-apa yang rawatan yang kita berikan dalam kategori bariatrics akan merawat dan menyembuhkan masalah-masalah
yang tertarik dengan masalah obesiti ini. Okay. So dua prosedur yang amat ketara dan berbeza dan tujuan yang berbeza. Okay. Bariatric surgery lebih kepada rawatan untuk kesihatan, di mana liposuction rawatan untuk menyedut lemak, lebih untuk body contouring. Okay. Sebab jika you buat liposuction untuk kurangkan obesiti, tak akan berjaya. Sebab punca utama obesiti is daripada kita punya gastrointestinal tract, perut kita. Bariatric surgery adalah pembedahan pada perut dan usus kecil. Okey. Liposuction adalah pembedahan untuk sedut lemak saja. So you sedut lemak, you makan lagi banyak, lepas tu lemak tu akan datang balik. Okey. Di mana bariatric surgery kita buat pembedahan pada perut, dan ada sekurang-kurangnya 20 jenis variasi bariatric surgery. Okey. Salah satunya under restrictive operation. So that means tujuan utama kita kecilkan perut, untuk kecilkan kapasiti perut supaya volume yang pesakit makan dikurangkan, so kalori intake kurang. Okey. Nombor 2 juga, bila kita kecilkan perut, dalam 70% of perut yang redundant atau berlebihan itu dikeluarkan. Dalam perut yang kita keluarkan tu ada banyak sel yang mengeluarkan hormon selera nama ghrelin. So selepas operasi ni bukan saja you makan sikit, kerap dengan perlahan, tetapi juga kandungan ghrelin dalam badan dikurangkan, so selera pun dikurangkan. Jadi seperti mana saya katalah, bariatric surgery ada banyak jenis variasi of operation. Tapi di dunia, operation yang paling popular dan paling common sekali adalah sleeve gastrectomy, yang mana you potong perut, bukan usus, perut kita punya stomach, dan remove dan keluarkan 70%. Okey. Operation kedua paling common adalah gastric bypass, dan seterusnya mini gastric bypass dan variasi-variasi operation yang lain. Okey. So untuk pengetahuan umum, okey, kepada siapa pendengar interview ni, yang pentingnya sesiapa yang melalui masalah pembedahan bariatrik ini, mereka telah memenuhi kriteria. Okey. So maksudnya BMI mereka memenuhi kriteria. Maksudnya mereka dalam kategori kategori obesity atau morbid obesity. Itu satu. Jadi kalau tidak, kita tak buat pula operation ni. Nombor 2, majoriti patient ini sudah ada sekurang-kurangnya satu komplikasi daripada obesity. Okey? Termasuk fatty liver. Okey? OSA, that means sindrom berhenti bernafas tengah malam, di mana mereka berdekur dengan kuat. Diabetes, kolesterol tinggi, darah tinggi. So 3 serangkai ini nama metabolic syndrome. Dah sakit kaki, dah sakit belakang, nak solat pun susah, nak beriadah, nak aktiviti dengan anak kecil pun susah. Okey. So kebanyakan patient yang datang jumpa saya either di-referkan atau yang walk in jumpa saya, memang mereka ni betul-betul memerlukan bantuan. Okey. So apa yang orang ingat mereka datang just untuk lawa badan, sebenarnya tak betul. Okey, sebab mereka betul-betul memenuhi syarat untuk operation. Dan bila kita buat pre-op medical check-up, okey, memang sekurang-kurangnya ada satu medical problems already mereka ada. Okey. Dan bagi mereka kata ini adalah jalan shortcut. Sebenarnya bukan, sebab orang yang kata tu, mereka bukan mengalami masalah kualiti hidup yang amat teruk. Okey, you kena faham, cuba you dalam keadaan mereka, baru you akan tahu betapa seksanya bila you dah sampai tahap obesity. Orang kata, oh ni obes sebab tak exercise. Bila you dah 150 kilo, nak exercise macam mana? You exercise pun
you burn 200 kilokalori tak mencukupi untuk membuatkan pesakit ini hilang berat badan. So rawatan yang paling efektif yang akan menyelamatkan seseorang itu di jangka masa lama adalah bariatric surgery. So ini adalah persepsi yang paling penting. Sebab itu bariatric surgery sekarang dah diiktirafkan merata dunia sebagai rawatan yang paling efektif untuk obesiti jika cara konservatif dah tak berjaya, dan complementary operation yang akan membantu rawatan kencing manis dan apa-apa masalah lain. Okey. Dan International Diabetic Federation juga mengiktirafkan bariatric dan metabolic surgery ini sebagai rawatan yang akan membantu pesakit dengan banyak untuk rawatan kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Now, yang penting sekali dalam pakar perubatan ini, apa-apa yang kita buat untuk pengetahuan umum. Nah, orang ramai yang dengar ni, apa-apa kita buat ni, kita buat based on clinical evidence. Apakah clinical evidence? Clinical evidence adalah research yang kita buat sebelum ini untuk buktikan bahawa rawatan ini adalah benar, rawatan ini adalah berkesan. Okey, so dah beribu-ribu publication, okey, telah dikeluarkan dan diterbitkan yang menunjukkan bariatric surgery adalah cara rawatan yang paling efektif untuk hilangkan berat badan dengan banyak, dan juga dapat merawat semua masalah perubatan yang berkaitan dengan masalah obesiti. So bila ada banyak jenis operation, you kena pilih yang mana yang sesuai. Okey, so bagaimana kita pilih? So pemilihan operation mana yang sesuai bergantung kepada umur seseorang itu. So setakat ini kalau ikut international guidelines, umur yang sesuai untuk buat bariatric surgery bermula daripada 18 sehingga 65 tahun. Okey, so selalunya kalau orang tu terlalu muda atau terlalu berusia, kita buat pembedahan yang simple saja seperti sleeve gastrectomy. Okey. Nombor 2 is BMI. So kalau seseorang itu BMI tak terlalu tinggi atau BMI terlalu tinggi, you nak buat something yang simple. Okay, so selalunya preference lebih kepada sleeve gastrectomy. Tetapi jika seseorang itu ada masalah reflux, that means bukan saja dia obese, tetapi ada masalah seperti bila makan muntah balik, kerap pedih hulu hati, okey, sendawa kerap, bila tidur tak boleh tidur flat, kena tidur 2-3 bantal. Jika tidak, dia akan rasa macam panas dada, dia rasa mulut masam, sakit tegak bila bangun pagi. Itu seseorang bila ada reflux. Operasi yang lebih sesuai adalah gastric bypass, sebab dia boleh bukan saja merawat masalah reflux, tetapi juga hilangkan berat badan yang akan juga menolong masalah reflux jangka masa lama. Dan jika seseorang itu ada masalah metabolik termasuk kencing manis, dia akan merawatkan masalah kencing manis sekali. So 3 sekali boleh rawat. Okey. So kita kena pilih operation mana yang sesuai untuk seseorang itu. Selepas kita masukkan pesakit di hospital, bukan kita buat operation terus, kita buat penilaian, assessment untuk optimumkan kesihatan pesakit dahulu. Okey, so pakar-pakar yang involved dalam rawatan pesakit, contohnya kes 300 kilo ini, termasuk kami, pakar bariatric surgery, pakar jantung, pakar paru-paru, pakar endokrine, pakar kencing manis, fisioterapi, dietitian, okey, pakar ear, nose and throat, okey. Semua ini kita panggil multidisciplinary team. Okey, so gabungan pakar-pakar ini satu persatu akan rawat spesifik problem yang pesakit ada.
sampai di mana kita optimumkan kesihatan mereka. Dan juga yang penting sekali, dietitian akan mulakan pesakit on very low calorie diet. So very low calorie diet ini 800 kilokalori saja. Tujuan utama adalah untuk pastikan pesakit hilangkan sikit berat badan dulu sebelum kita buat bariatric surgery. So selepas sebulan pesakit ini kat hospital, kita pesakit dah banyak juga turun berat badan, kesihatan pun dah dioptimum, barulah kita bawa pesakit ke Dewan Bedah untuk buat pembedahan bariatrics. Okay? So ini adalah kes unik, tetapi selalunya untuk pesakit-pesakit yang tak adalah sebesar 300 kilo, purata pesakit saya dalam 150 kilo. So mereka ini akan datang ke klinik, kita akan bagi konsultasi, bagi counselling. Lepas tu kita akan buat pre-op medical check-up dulu, bukan terus buat operation. So medical check-up ni tujuan utama adalah untuk mengoptimumkan kesihatan mereka, nak make sure tak ada penyakit-penyakit baru. Jika pesakit ni ada masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol problem, kena kita optimumkan kadar penyakit ini dahulu sebelum kita plan untuk buat operation. Okey, dietitian juga akan mulakan pre-op diet. Okey, dan selepas itu sekurang-kurangnya minimum 2 minggu jika BMI pesakit 40 ke bawah, dan jika BMI 40 ke atas, selalunya kita akan mulakan diet pesakit sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum op, baru kita buat operation. Okey, proses dari permulaan sampai tamat, okey, bermula dari konsultasi pertama. So, tak kira di hospital swasta ke, hospital kerajaan ke. Contohnya saya bagi di HUKM atau Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. So pesakit datang buat konsultasi pertama, di mana kita akan mengambil sejarah masalah perubatan mereka, buat pemeriksaan klinikal. Selepas itu kita akan admit mereka ke ward untuk buat pre-op medical check-up. Okay, so ini merangkumi tes-tes seperti ujian darah, ECG, chest x-ray, ultrasound scan, endoskopi, nak tengok make sure perut semua okey, sleep study, nak tengok tahap obstructive sleep apnea seseorang itu. Okey, berapa kali mereka berhenti bernafas. Dan juga pakar dietitian akan datang dan mulakan pesakit-pesakit ini dengan very low calorie diet, 800 kilokalori 2 minggu sebelum operation. So, jadi kalau patient tu ada 1 bulan sebelum operation, kita akan mulakan 1200 kilokalori dahulu, dan 2 minggu terakhir sebelum operation tu 800 kilokalori. Tujuan utama adalah untuk bukan sahaja nak kurangkan sikit berat badan, tetapi untuk kecilkan fatty liver dan juga kurangkan visceral fat, ini lemak dalam abdomen kita, supaya pembedahan lebih senang sebab kita ada ruang lebih sikit. Okey, so bagi-bagi pesakit yang kita dapat tangkap ada masalah kencing manis, jantung, darah tinggi, jika tahap kesihatan mereka masih tak fit lagi untuk buat operation, dan kita akan cuba optimumkan kesihatan mereka supaya kawalan jantung, kawalan darah tinggi, kawalan kencing manis dioptimumkan supaya kita boleh buat operation dengan selamat. So bagi mereka-mereka yang obes dan ada masalah perubatan yang dah teruk, bukan kita akan buat operation terus. Jika buat operation terus, risiko tinggilah. So kita akan optimumkan kesihatan mereka dahulu sebelum kita buat operation ini. So jadi bagi mereka yang rasa takut untuk melalui pembedahan ini, saya akan cakap di mana dia tak perlu takut. Okey, sebab bukannya hari ni jumpa terus buat operation. Kita bagi masa dulu untuk buat penilaian kesihatan seseorang itu, optimumkan kesihatan pesakit dahulu sebelum kita buat operation. So proses ni mungkin mengambil dalam 4 minggu ke 6 minggu. So banyak masa untuk patient fikir, banyak masa untuk patient
rasa selesa sebelum buat operation tu. So setakat ini tak ada masalah dah dengan pasien-pasien kami sebab kita ikut protokol yang betul. So selepas kita dah buat penilaian dan optimumkan kesihatan mereka, so sekarang kita nak pilih operation mana yang sesuai. Seperti mana saya kata tadi lah, bergantung kepada doktor dan bergantung kepada faktor-faktor yang sakit tu ada, kita akan pilih operation yang mana sesuai. Contohnya kita akan buat hari ni sleeve gastrectomy. Okay, so now patient akan diangkut ke OT, dan pembedahan ini dibuat melalui tubuk lubang kecil saja. Nama dia minimally invasive surgery atau laparoscopic surgery. So pembedahan ini mengambil masa dalam 1 jam ke 1 jam setengah, bergantung kepada size patient lah. So kalau patient betul-betul disiplin dan betul-betul start diet dengan betul, operation dia akan memudahkan lagi operation dan mencepatkan lagi operation. Setengah operation panjang sikit, contohnya kita buat gastric bypass sebab dia lebih complicated, so mungkin mengambil masa 2 jam ke 3 jam. Okey, tapi secara keseluruhannya tak ada lebih daripada 3 jam lah operation ni. Paling cepat dalam 1 jam, paling lambat dalam 3 jam secara purata. Okey, dan selepas operation, bergantung kepada BMI dan tahap obesiti pesakit. Jika BMI mereka terlalu tinggi, mereka selepas operation kita akan observe pesakit di high dependency ward ataupun post anesthetic care unit atau ICU untuk 1 malam. Bukan sebab patient tenat, sebab di ICU atau HDU kita ada monitor dan nurse akan dedikasi untuk jaga pesakit. Satu nurse untuk satu pesakit. Okey. So keesokannya patient akan dihantar balik ke ward. Bukan semualah, kalau BMI dikurang pada BMI 47.5, selalunya mereka lepas operation terus balik ke ward lah. Dan selalunya mereka akan berdiri dan bergerak sendiri untuk tandas. Keesokannya mereka dah rasa selesa untuk berjalan, dan petang keesokannya dah selalunya kita akan discharge pesakit already. Okey, sebelum discharge, pakar fizioterapi akan datang dan tunjuk cara macam mana nak bernafas selepas operation. Okey. Nombor 2 is diet selepas operation. So diet yang kita ikut dan patient paksa ikut adalah 2 minggu pertama liquid diet dahulu. Lepas tu 2 minggu kedua blended, 2 minggu ketiga soft diet. Okey. Selepas 6 minggu baru normal diet. So kalau nak exercise 2 minggu pertama gentle walk dulu. Minggu ketiga ke minggu ke-6 brisk walk. Lepas 6 minggu boleh start exercise, pergi zumba ataupun pergi gym. Okey. So dia punya, sebab mana-mana recovery akan mengambil masa jugalah. Tetapi disebabkan kita buat operation ni melalui tubuk lubang kecil, recovery-nya cepat. Okey. Sebab oleh itu mereka boleh pulang ke rumah keesokannya dan boleh balik kerja dalam 1 minggu. Perut kita ni it's stretchable. Okey. So awal-awal memang kecil lah, tapi you jangan tempt perut tu untuk besar kan. So that means, you know, sebab itu penting, you still kena jaga pemakanan dengan jumlah yang ambil. So sebab itu kita nasihatkan pesakit selepas operation ni kena makan sikit kerak dengan perlahan. Okey, jangan bulan pertama makan 1 sudu, bulan ke-6 makan 2 sudu, bulan lepas 1 tahun makan 3 sudu. Sebab bila kita cerita pasal isi padu ni, 1 kali 1 kali 1 1, but you tambah 1 cm of stretch, 2 kali 2 kali 2 8, 3 kali 3 kali 3 27. So dia akan exponentially lebih tinggi. So sebab itu still kita penting kena emphasiskan kepada jaga pemakanan dan exercise. You know, you kena still usaha untuk maintain berat badan tu. Sebab saya kata bariatric surgery ni bukan jalan cepat dan you harapkan operation tu saja akan maintain berat badan jangka masa lama. Operation ni akan membantu you hilang berat badan dengan banyak sebab cara lain dah tak berjaya. Tapi bantuan yang kita bagi melalui surgery ini banyak manfaat. Okey, mengurangkan masalah perubatan, memberi kualiti hidup yang tinggi. Okey, sebab apa kata jika you berat 200 kilo dah ada masalah jantung, kencing manis dan tak buat operation ni,
Ni mungkin dah tak ada kat dunia ni dalam 2 tahun lagi. Okay? Of course ajar dengan Allah. Tetapi still kena usaha. Tahu MR2 tu, jalan MR2 tu sibuk, you lintas juga. Saya pasal lah kan. You kena tunggu sampai tak ada kereta. So, tunggu tak ada kereta tu kena usaha. Ya. Okay, so sebab saya ni sekarang ni saya Presiden of Malaysian Bariatric dan Metabolic Society. So saya tahu statistik dan data-data berapa pakar bedah bariatrik di Malaysia dan hospital mana yang yang boleh memberi rawatan bariatrik. Okay. So di Malaysia setakat ni ada hampir 26 pakar yang buat bariatric surgery. Kalau mengikut volume, okay, hospital Chancellor Tuanku Mukhris di Pusat Perawatan Universiti Mazhab Malaysia, kita buat hampir 300 ke 400 pembedahan setahun. Okay. Hospital lain, hospital kerajaan lain yang buat seperti Hospital Kuala Lumpur, Hospital Sungai Buloh. Okey, tapi sekarang sebab masalah COVID, semua kes-kes elektif terpaksa ditangguhkan. Okey, untuk beri lebih prioriti kepada kes-kes COVID sekarang ni. Tetapi kita still masih buat pembedahan. Okey. Jadi bukan saja hospital kerajaan yang buat, hospital swasta pun buat. Okey. Dari segi kos, okey, bergantung buat dekat mana. Okey. Di hospital kerajaan kosnya lebih murah lah berbanding dengan hospital swasta. So secara umumnya kos di hospital kerajaan mungkin kurang daripada 10,000. Okey, cuma kalau you pegawai kerajaan mungkin boleh claim balik. Jika you bukan pegawai kerajaan, kosnya masih murah daripada hospital swasta. Cuma masalahnya sebab penangguhan kes-kes elektif disebabkan oleh COVID, waiting list untuk buat pembedahan ni tertangguh dan lebih panjang. Okey, hampir setahun ke 2 tahun waiting list. So kebanyakan pasien-pasien yang obes dan ada masalah perubatan yang perlu rawatan yang lebih urgent, kadang-kadang kita terpaksa juga buat mereka dan masuk juga dalam kes-kes urgent lah. Okey. Tetapi sebab waiting list terlalu panjang, kebanyakan mereka terpaksa juga pergi ke klinik bahagian swasta untuk mendapat rawatan, sebab bahagian hospital swasta ataupun pusat swasta, contohnya di UKM ada bahagian private side of UKM, nama dia UKM Specialist Centres. Jadi waiting list tu tak panjang sangat. Okey. Kos kalau contohnya seperti di UKM Specialist Centre dalam RM23,000 macam itulah. Kalau di hospital luar saya tak pasti, bergantung kepada hospital-hospital swasta. Pesakit-pesakit kena dapatkan informasi dari hospital-hospital yang mereka nak tanyalah.